أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita tadabbur Al-Quran yang masya-Allah beberapa bulan kita tak dapat 5 bulan kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini. Secara peribadi saya cukup rindu dengan tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian. Lama sungguh. Sebab di kelas ini adalah kelas yang di antara yang terlama saya mengajar selain dekat Masjid Ghufran dan kira kelas ini pun paling advance kita dah sampai surah Ibrahim dan kelas saya dekat Ghufran yang sama-sama bermula saya rasa dia lagi awal mulanya daripada sini. Ternyata mereka masih dalam surah Al-Anfal. Tuan-puan dah masuk surah Ibrahim, masya-Allah. Sebab di sini apa? Komitmen tuan-puan sangat dahsyat. Orang bercuti dia nak belajar juga. Hebat betul. Orang pandemik pun nak belajar juga. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian, moga ini dicatat oleh Allah sebagai satu mujahadah kita untuk lebih dekat kepadanya dan meraih ridhanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita pada pertemuan terakhir kita hari itu sudah masuk membincangkan surah Ibrahim. Saya rasa baru 2 kali pertemuan ataupun 3 kali pertemuan kalau tak silap. Kita terpaksa berhenti disebabkan oleh COVID-19 ini Maka kita berhenti pada pertemuan lepas adalah pada ayat yang ke-8 InsyaAllah hari ini kita akan sambung daripada ayat 9 dan 10, 2 ayat saja mungkin, dan ayat ini panjang-panjang Mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat ini dan sila tuan-puan baca selepas saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangan mereka ke mulut mereka kerana kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahawa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebagian dosa-dosa kamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang telah ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah oleh nenek moyang kami.
Kerana itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, surah Ar-Ra'du sebelum ini mengandungi perbincangan tentang perkara penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, itu sentiasa melakukan perubahan diri, melakukan transformasi diri dari hari kalau boleh makin lebih baik daripada hari sebelumnya. Sunnatullah, perubahan adalah satu kemestian. Kalau kita tidak bersedia untuk berubah, maka Allah paksa kita berubah. Sekarang ini tuan-puan, agak-agak Allah paksa kita berubah ke atau macam mana? Allah paksa kita berubah, tuan-puan. Ini merupakan satu perjalanan yang perlu kita lalui. Manusia, kedegilan mereka telah menyebabkan Allah sendiri yang secara paksa meminta mereka untuk berubah. Banyak berlaku sepanjang beberapa bulan ini, tuan-puan, perubahan-perubahan yang Masya Allah, ada di antaranya baik untuk kita dan ada di antaranya, tuan-puan, mungkin adalah memang affected pada kita, mempengaruhi dan mengurangkan beberapa aspek dalam kehidupan kita yang dahulunya bagus dan sekarang atau dalam masa tersebut dia menjadi kurang ataupun down. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, namun dengan adanya surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memandu kita bagaimana kita mengisi perubahan tersebut. Perubahan yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita adalah mestilah perubahan berlandaskan kepada wahyu, berlandaskan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Ibrahim di awal diajak kita untuk menghayati Al-Quran, ayat-ayat Allah yang berfungsi mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan manusia daripada kezaliman kepada keadilan, mengeluarkan manusia daripada menyembah hawa nafsu kepada menyembah Allah yang menciptakan manusia dan nafsu itu sendiri. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini yang semestinya dilakukan oleh manusia. Maka apabila berlaku perubahan dalam hidup kita sekarang ya tuan-puan, jangan lari daripada panduan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Justru kita semakin rapat, semakin kuat hubungan kita dengan Al-Quran, sama ada dengan membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, menghafalnya atau dan mengamalkan serta menyampaikannya. Ke saya tuan-puan dikasih sekalian, walaupun PKP lepas tak boleh buat apa, ternyata Allah Subhanahu wa taala nak heret saya tuan-puan untuk satu perkara belajar, iaitu macam mana belajar IT, menyampaikan secara online kan. Yang sebelum tu pun tak reti nak buat kan, tapi karena memang dah tak ada kerja kan, godek-godek lah tengok YouTube tuan-puan, belajar ini belajar itu, tengok orang buat macam ni kita tiru. Akhirnya saya buat live tuan-puan, bermula daripada Ramadan, iaitu tadabbur surah An-Nahl, kemudian sambung pula sekarang ni tadabbur surah An-Naml. Dan ini satu proses yang membantu saya untuk belajar sesuatu yang baru. Ada positif dia. Siapa yang ikut saya online tuan-puan kat sini? Kak ada. Kak Nur Istani, Mirza Muhammad. Okay, alhamdulillah tuan-puan. Yang sebelum saya tak tahu macam mana Dan tuan-puan sekarang ni semacam di-channelkan kalau saya secara peribadi dan juga Apkaf tuan-puan di-channelkan untuk menganjurkan program-program online. Maka kita sekarang ni banyak program online tuan-puan, dan kesannya apa? Membantu orang-orang yang jauh. Peserta kita sekarang ni ada dari Ipoh, ada dari Kedah tuan-puan, ada dari Johor. Menyebabkan Allah membuka pintu yang lain. Ada keburukannya dan dalam masa sama Allah buka kepada kita kebaikannya. Kita belajar sesuatu. Maka kita jangan jauh daripada Al-Quran. InsyaAllah kalau kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan bagi kita hidayah, bagi kita petunjuk. Kita tak buntu tuan-puan. Siapa yang jauh daripada Quran, mudah untuk buntu dalam kehidupannya. Tak tahu nak buat apa. Tetapi kalau kita dekat dengan Quran tuan-puan, ada je lah Allah Subhanahu wa taala nak lorongkan kita, tunjukkan kita kepada petunjuk-petunjuk yang akhirnya kalau ikut dengan baik petunjuk tersebut, kita akan mudah dalam hidup kita. Tak ada yang susah.
kalau kita sentiasa dekat dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Dan di antara yang perlu kita isi kehidupan kita ya daripada perbincangan kita pada pertemuan lepas adalah iaitu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada prinsipnya Al-Quran ini menghalakan kita tetap mempertuhankan Allah, menghalakan kita agar bergantung kepada Allah sepenuhnya. Tuan-tuan puan-puan yang saya, di antara yang saya rasa pada PKP ini tuan-tuan, kita belajar bahawasanya tak ada yang more powerful than Allah. Ya. Yang dulu orang kata macam-macam dia boleh buat, ya kan? Kuasa dia, Amerika kita ingat dia lagi terror daripada kita, ya kan? Tengok-tengok lagi teruk tuan. Nak menunjukkan bahawa siapa yang berbangga dengan kuasa dia dulu, Allah tenyeh tuan-puan, Allah lanyak dia. Jadi nak faham kita di sini adalah Allah di balik segala sesuatu, dan kita umat Islam semestinya tuan semakin merasa bahawa memang betul inilah Allah khaliqus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi, dan aku kena pulangkan segala urusan aku kepadanya. Wa ilaihi turja'ul umur, segala urusan balik pada dia. Maka kita tak boleh berhenti daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, dan kita melihat dunia ni tuan-puan sekadar dia. Jangan terlalu cinta sangat pada dunia. Orang kafir tuan-puan menganggap dunia ni segala-galanya bagi dia. Tapi kita orang beriman hendaklah melihat dunia ini hanyalah wasilah, hanyalah medium untuk kita pergi ke alam yang lain yang lebih baik. Maka kita menggunakan dunia ini untuk kita beramal, menggunakan dunia ini untuk seperti mana yang Allah minta adalah beribadah kepadanya. Memang kita nak jadikan semua kehidupan kita ini, baik daripada bangunnya sampai tidurnya, bahkan tidur itu sendiri kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada ayat yang lepas Allah menyindir orang-orang kafir bahawa mereka itu alladzina yastahibbunal hayatad dunya al akhirah. Mereka mencintai dunia daripada akhirat, dan juga wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Mereka cuba untuk menghalang manusia. Dah cinta dia kepada dunia berlebihan, orang lain pula nak dia pengaruhi tuan-puan. Ini penyakit orang-orang kafir, dan kita orang beriman tuan-puan justru kita mengajak orang pada cinta akhirat dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, jalan yang memang sesuai dengan fitrah mereka, sesuai dengan apa adanya mereka itu. Kalau mereka ikut jalan itu, mesti tenang, mesti tentram, mesti bahagia. Itulah jalan Islam tuan-puan. Jalan yang memang sesuai dengan fitrah kita. Dekat dengan Allah itu mungkin fitrah kita manusia. Jauh kita daripada Allah tuan-puan, ini menyalahi fitrah kita, menyebabkan kita akan gersang, kita akan tandus tuan-puan, kita akan rasa ada benda yang tak cukup, benda yang hilang. Walaupun dunia ada di tangan kita, tapi Allah jauh daripada kita tuan-puan, tak akan tenang, tak akan tentram, tak akan bahagia. Kebahagiaan manusia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah juga mengingatkan kita untuk mengambil pelajaran pengajaran daripada para nabi dan rasul. Maka di antara nabi dan rasul yang awal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim, ambil pelajaran daripada Nabi Musa alaihissalam. Ambil pelajaran daripada kaum Nabi Musa itu sendiri, yang mana Nabi Musa berdakwah kepada mereka dengan sungguh-sungguhnya, tapi mereka sungguh-sungguh pula menentang Nabi Musa, memperlekehkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa sebagai seorang pendakwah, seorang nabi dan rasul, tabah dan sabar menghadapi kerenah mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam mengingatkan, iaitu orang Bani Israel supaya bersabar dan bersyukur dalam menghadapi ujian kehidupan mereka. Dan tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian, Bani Israel pada zaman Nabi Musa, zaman iaitu di Mesir tuan-puan, apa yang dihadapi oleh mereka? Mereka ini dipandang rendah. Mereka ini adalah second class. Mereka ini adalah buruh kasar pada waktu itu. Mereka ini dipaksa untuk melakukan perkara-perkara yang orang Mesir tak lakukan.
Mereka boleh dikatakan hamba sahaya pada zaman Nabi Musa. Berbeza dengan zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Zaman Nabi Yusuf mereka dialu-alukan, mereka dimuliakan, disanjung-sanjung. Tapi zaman Nabi Musa alaihissalam mereka dihina, mereka dipandang rendah. Ini yang berlaku kepada mereka. So Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa dan kaumnya supaya walaupun dengan ujian tersebut jangan kamu lupa ayyamillah. Pada ayat yang lepas kita perlu ingat ada nama dia, istilahnya ayyamillah. Ayyamillah itu hari-hari Allah. Apa maksud hari-hari Allah kita sebut sebelum ni? Iaitu hari ataupun masa yang kita nampak kuasa Allah. Kuasa Allah membantu kita, kuasa Allah menolong kita. Dan tuan-tuan dan kasih sekalian, setiap kita ada momen dalam kehidupan kita yang mana kita dah burn out. Apa istilah dia tu? Dah exhausted dah tak tahu nak buat apa dah kita tak boleh nak buat apa lah tuan-tuan dan kasih. Tapi entah bagaimana datang satu kekuatan dalam diri kita untuk kita bangkit semula. Dan kita merasa kekuatan itu bukan dari kita, tetapi daripada sesuatu yang luar daripada kita. Dan kita rasakan bahawasanya yang tadinya stuck, yang tadinya susah, yang tadinya buntu tuan-puan, tiba-tiba terbuka jalan dia. Yang mana sampai kita tahap kita dah sebenarnya awalnya kita tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Down dah. Sama dengan keadaan tuan-puan masa PKP tuan-puan, habis dah tak boleh buat apa-apa dah kan. Tapi tuan-puan dikasihkan Allah kadang-kadang bukakan jalan tu. Allah tunjukkan jalan. Menyebabkan kita ini bukan kuasa aku dah ni, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ayyamillah. Dan kita melihat ayyamillah ini, hari-hari Allah dia kadang-kadang bukan hanya pada diri kita tahu, pada orang lain kita lihat juga. Si fulan ini dulu bukan main teruknya. Tengok-tengok dia berubah jadi baik. Ini menunjukkan kuasa Allah betul, kan? Kalau orang pandang dia mungkin tak akan boleh jadi orang baik punya, kan? Kalau yang suka menerakakan orang, menjahanamkan orang, kan? Ini ahli neraka ni dia kata, kan? Tetapi tuan-puan dikasih sekalian, berlaku satu perubahan ketara pada dia. Tengok-tengok dia lebih baik daripada orang yang menerakakan dia tu, menjahanamkan dia. Tengok dia taat, rajin ke masjid, majlis ilmu, baca Quran, zikrullah, kan? Tak berhenti. Berubah tuan-puan. Dan ini kadang-kadang tuan-puan nampak daripada orang-orang sekeliling tuan-puan. Mungkin ahli keluarga tuan-puan, mungkin anak-anak tuan-puan, mungkin pasangan kita sendiri, kan? Yang tak macam mana, yang dahulunya teruk berubah jadi baik, kan? Dan ingat, ini termasuk dalam ayyamullah. Ayyamullah, iaitu hari Allah menampakkan kuasanya. Hari Allah menampakkan kuasanya, yang mana pada kebanyakan hari tuan-puan dan kasih sekalian, Allah sebenarnya ada kuasa dia. Tetapi tuan-puan tak berapa ketara. Sebab apa? Kuasa dia itu diserahkan kepada makhluk, kan? Bagilah si fulan yang ni yang tolong kita ini. Dan tuan-puan kita kadang-kadang sampai satu tahap, mana Tuhan tu? Ni ada satu tahap orang tuan-puan, aku rasa Tuhan tak ada, sebab semua benda dia boleh buat sendiri, kan? Dia boleh lakukan sendiri, dia tak nampak Tuhan tu. So satu masa tuan-puan, Allah sapu habis mereka. Sehingga apa? Mereka tak boleh buat apa lagi dah. Kesombongan itu dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan nampak, baru tahu bahawa Allah itu ada. Ada mungkin kawasan yang penuh dengan maksiat, sebelum itu diperingatkan oleh orang, kan? Dah tinggalkan maksiat tersebut, jangan buat lagi, nanti datang azab Allah. Dan mereka ketika itu menafikan azab Allah sebenarnya. Tak ada, mana ada azab Allah tu, dia kata. Kalau memang ada, tunjuk sini, dia kata. Dan tuan-puan tiba-tiba memang tak berapa lama lepas tu datang bencana ke tempat itu.
Tuan-tuan nampak apa dia? Ini tanda memang Allah ada. Allah mendengar kata-kata mereka itu. Allah membungkam kesombongannya itu dengan mendatangkan apa yang mereka minta. Dan ayamullah itu ada. Dan bagi orang beriman, tuan-puan dikasih sekalian, mendatang satu semangat bagi dia bahawa Allah itu memang ada. Tengok, si fulan seperti ini. Dan saya sendiri pernah berlaku seperti ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tolong. Apa yang akan berlaku, tuan-puan? Menyebabkan seorang hamba itu makin dekat dengan Allah. Kunci untuk dekat dengan Allah adalah syukur dan sabar. Maka di ujung ayat tersebut, ayat yang kelima, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sabar dan syukur tak boleh dipisahkan. Dia dua perkara yang mesti sejalan selalu. Ya, dia saling sinergi antara satu sama lain. Ya, tak akan boleh kita bersyukur kalau tak sabar, dan tak akan boleh kita bersabar kalau tak bersyukur. Dua-dua itu mesti seiring sejalan untuk membantu kita balance dalam kehidupan dunia kita ini. Maka tuan-puan dikasihi sekalian, ya, orang yang bersyukur dan bersabar ini apa dia? Ia selalu melihat ada kebaikan dalam setiap ujian, melihat hikmah dalam setiap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-puan dikasihi sekalian, pada ayat yang ke-7 yang ke-6, tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Bani Israel untuk ingat nikmat Allah. Tapi masa tu bila, tuan-puan? Masa mereka itu diseksa. Kita tengok, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Firaun membunuh, ya, mendatangkan azab yang teruk kepada mereka, membunuh anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka, ya. Dan Allah sendiri kata itu ujian yang berat bagi kamu. Tetapi kata Allah apa dia? Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah nikmat Allah. Nikmat yang macam mana di tengah ujian yang seperti itu Allah selamatkan kamu. Dalam di antara mereka ada yang boleh hidup lagi, walaupun ada yang meninggal, kan? Ada yang mati, tuan-puan, tapi di antara mereka ada yang boleh hidup lagi. Yang boleh hidup ini kena bersyukur, maknanya dia orang yang selamat. Sekarang, tuan-puan, kita tak nafikan di dunia luar sana, tuan-puan, berpuluh-puluh ribu orang mati disebabkan oleh COVID-19. Kita di Malaysia, alhamdulillah, baru sampai berapa? 100 berapa? 27, ya kan? Orang bukan 127, tetapi 127,000. Dah sampai, dah juta ke? Dan sekarang apa namanya itu? Dunia sekarang dah berapa dah? Lebih pada 25 juta. Yang mati berapa dah? Yang mati dah 500,000. Mati setengah, 500,000, tuan-puan. Dan kita tahu hidup kita susah sekarang ni, tuan-puan. Tetapi, tuan-puan, kita tengok nikmat Allah. Nikmat Allah apa dia? Kita selamat. Ya, nikmat Allah kita tak terkena, tak dijangkiti. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita lihat. Ya, jangan lihat susah dia saja. Jangan lihat perubahan yang berlaku pada kita yang mungkin di antaranya adalah menyebabkan kita tak berapa tenang, ya, seperti dahulu, tak berapa selesa seperti dahulu, kan. Dulu Ustaz mana nak pakai mask ni. Saya peribadi memang, tuan-tuan, tak boleh pakai mask, kan, sebab akan menjadikan batuk. Saya makin parah batuk saya sekarang, ya. So, tuan-puan dan kasih sekalian, tapi kita lihat, walaupun demikian, saya mungkin kena sikit, orang lain lagi dahsyat, ya kan. Orang tak boleh bertahan, bukan bahkan kena ward, ya kan, masuk dalam hospital. Kita alhamdulillah, tuan-puan dan kawan. Maka dalam situasi apapun juga, ujian apapun juga, kita kena lihat kebaikan ataupun kelebihan yang kita dapat dibandingkan orang lain. Bandingkan orang lain mana tu? Orang lain yang lebih teruk daripada kita. Ya, ada orang yang lebih teruk daripada kita. Maka kita lihat, menjadikan kita bersyukur.
Maka dalam bab bersyukur, Nabi selalu ingatkan apa tu? Pandang orang yang lebih di bawah daripada kita. Nampak kita bersyukur. Dan syukur ini membantu kita untuk sabar dan membantu kita untuk tenang dalam hidup kita. Bantu kita untuk bahagia, tuan-tuan. Maka ingat hari Allah, salah satu inilah. Yang lain bencana dahsyat, kan, musibah begitu hebat, kan, kita alhamdulillah naik dia sikit-sikit je cuma, kan. Naik ada tak sampai di atas 100 lagi dia, kan. Ada dalam 10, 15, 20, adalah kadang-kadang sampai 30, kan. Itu pun cash import, kan. Cash dari luar orang dah masuk, tapi alhamdulillah. Maka dalam hal ini, tuan-tuan, kita bersyukur. Dan dalam bersyukur ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada yang ketujuh adalah iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengisytiharkan. Ta'adzana ini kita kata maknanya apa itu? Isytiharkan. Mewar-warkan daripada azan. Azan apa itu? Azan macam mana? Melaungkan, kan? Menyampaikannya dengan suara yang kuat, kan? Sehingga orang lain dengar. Maka prinsip pentingnya bersyukur ini perlu dilaungkan, perlu diwar-warkan, perlu dirancakkan supaya dikempenkan, tuan-tuan, supaya apa? Dia membawa kebaikan kepada semua. Maka kata Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum. Apa yang perlu diwar-warkan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambahkan. Aku akan tambahkan untuk kamu. Ini dia. Ini yang perlu kita hebahkan ni, tuan-puan, hebahkanlah pada anak-anak, tuan-puan, hebahkanlah pada kawan-kawan supaya ingatkan, bersyukurlah, nanti Allah akan tambahkan. Jadi prinsip syukur selalu, tuan-puan, syukur dia akan equal dia adalah tambah. Syukur equal dia adalah ziyadah, kata ulama. Sekali lagi itu, syukur persamaan dia apa itu? Bertambah. Ya. Siapa yang menanamkan syukur dalam diri dia mesti akan bertambah. Bertambah apa? Dia bersyukur dengan harta dia akan bertambah. Bersyukur dengan kesihatan dia, maka Allah akan tambah kesihatan dia. Bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada dia dalam kehidupan hariannya, nanti Allah akan tambahkan lagi. Maka jangan berhenti daripada bersyukur, melihat selalu kebaikan dalam setiap perkara tersebut, dan kita merasa bertuah dalam hidup kita. Jangan kita merasa bahawasanya kita ni tak bertuah, kan. Kita ni sial. Setengah orang kata, aku ni sial hidup aku, dia kata. Sebab mak bapak aku orang miskin, kata. Lepas tu kahwin dengan pakcik miskin pula, kata. Sial betul hidup aku. Apa sebab, tuan-tuan? Apa sebab? Sebab dari awal dia tak bersyukur, kan? Jangan terasa pula kat sini, Tuan-tuan dan kasih sekalian, kalaulah dari awal dia bersyukur terhadap ada je mak bapak dia tu yang membesarkan, dia bersyukur, kan, nanti Allah mudahkan baginya untuk dapat nikmat yang lain. Nikmat dapat suami yang kaya, kan, seperti makcik-makcik kita ni, kan. Alhamdulillah. Ini semua bersyukur belaka ni, kan. Maka Allah ubah keadaan dia. Allah bagi orang-orang yang bersyukur juga. Menyebabkan hidup dia bahagia nanti. Nanti, tuan-puan, dia bersyukur dengan apa yang dia ada di sekeliling dia tu. Bersyukur dengan pasangan. Nanti anak-anak pun menjadi orang-orang yang bersyukur juga. Dan anak-anak yang bersyukur nanti, tuan-puan, berjaya dia. Pasti berjaya. Pasti Allah akan mudahkan hidup mereka. Dan ingat, tuan-puan, kufur nikmat equal azab. Tidak mensyukuri nikmat Allah, that mean you susah, you terseksa, you menderita. Maka jadi menderita, terseksa equal kufur. Balikkan dengan hanya apa itu, kufur equal
Seksa je Tapi apa itu? Cuba balikkan balik. Terseksa equal kufur. Mana siapa yang susah hidupnya, satu soalan yang mesti ditanyakan, is it enough my syukur? Ya? Adakah syukur saya sudah cukup? Maknanya sekarang ni aku susah sebab aku tak cukup lagi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang je. Ya? Siapa nak kena buat? Aku kena memperbaiki syukur aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan cara apa? Dengan satu adalah menyedari setiap nikmat. Ingat, syukur bukan hanya memberi saja tahu. First come syukur itu adalah daripada menyedari apa yang ada yang pada diri dia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa yang dia dapat sekarang ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua yang datang daripada Allah mesti ada kebaikannya. Maka apabila ada dalam minda dia, dalam fikiran dia seperti itu, dalam hati dia seperti itu tuan-puan, bahawa semuanya Allah nak bagi. So, apa aku nak komplain sangat? Allah kalau bagi tersebut mesti ada baiknya. Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dia tahu ini yang terbaik untuk saya. Ya? Dan itu dilandaskan kepada kebijaksanaannya. Dan tuan-puan dan kasih sekalian, ketahuilah COVID-19 inilah yang terbaik untuk umat manusia di alam sekarang ni. Ya. Saya tengok tuan-puan sebelum COVID-19 tu betapa sombongnya manusia. Pak Cik Trump tu tuan-puan. Sombong tuan-puan, angkuh dengan kata-kata yang seolah-olah tak ada Tuhan. Dia yang berkuasa. Ya. Tapi tuan-puan dengan ada COVID-19 ni tuan-puan, saya tengok tuan-puan yang liberal-liberal ni agak senyap sekarang tau. Ya? Yang apa tu? Liberal-liberal ni. Yang sebelum COVID tuan-puan bukan main sombong ni kan. Yang apa namanya? LGBT. Dulu kan dahsyat dia kan. Sebelum COVID-19, ya Allah macam-macam dia orang minta. Dapat COVID ni mampu hingga kan. Dia mengak? Ya, betul. Dia sombong aja. Ya. Dia semua orang yang bukan bondan. Ini kat Amerika kan ada orang yang buat tu. Ya, dulu ada sebelum masa COVID awal-awal tu, dia orang tak kisah. Dia orang buat pesta LGBT dia kan. Mak kena habis mereka. Dekat sini mungkin tak kena kan. Tapi dekat sana tu dia orang yang banyak kena. Ada saya baca kata silap tuan-puan, salah satu daripada pemuzik yang LGBT ni tuan-puan, dia dulu beryakin bahawasanya syaitan lah yang Tuhan dia. Syaitan Tuhan dia tuan-puan. Maka dia terkena COVID-19 ni tuan-puan, pada waktu itu dia apa namanya tu terperam dalam hospital dan tak boleh nak buat apa-apa, dan dia menganggap bahawasanya dahulu syaitan dia boleh pelihara dia daripada COVID-19 tersebut. Ternyata tuan-puan kena hentam dia sedar tuan-puan. Aku baru percaya ada Tuhan kata. Bahawa syaitan tak boleh buat apa-apa dia kata. Saya ada baca tu satu artikel tuan-puan. Sedarnya metalist, apa istilah tu? Orang yang muzik keras ni black metal black metal itu, ya. Dan tuan-puan kasih sekalian, ya, ini tuan-puan sekali lagi kita ingatkan, azab kufur sama dengan azab, dan azab itu sama dengan kufur. Maka ada orang yang susah hidup dia, yang perlu dia cek adalah syukur aku macam mana. Maknanya aku masih ada unsur kufur dalam diri aku. Mengakui nikmat-nikmat Allah. Jadi jadi bersyukur pertama tuan-puan mengakui dulu, menyedari apa yang kita ada, apa yang kita dapat dari Allah, itu sudah satu wujud syukur. Dan ramai manusia ini susah untuk bersyukur tuan-puan, ataupun syukur dia itu tak sampai kepada yang diminta sebab
menyadari nikmat, menyadari sesuatu itu daripada Allah tu tak ada. Dia masih dari diri dia. Ni aku yang usaha ni. Ini sebabkan aku buat macam ni, buat macam tu. Kan? Dia balikkan pada diri dia. Kalau dia berjaya tuan-puan, ni sebab usaha aku rajin hari tu. Dia tak nampak itu Allah bagi. Dan ingat, orang beriman tuan-puan, dia selalu melihat tangan Allah dalam kehidupannya. Tangan Allah saya maksudkan yang mana? Iaitu adalah pertolongan Allah. Ikut campur Allah dalam kehidupannya. Dia nampak tu. Maka orang beriman tuan-puan disuruh untuk baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Sebab apa tuan-puan? Surah Al-Mulk adalah surah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kuasa Allah ini bagi manusia di muka bumi ini tuan-puan, dia invisible, dia tak nampak. Ya. Sebab kuasa Allah selalu diwakilkan. Kan? Nak makan, nak kenyang tuan-puan, diwakilkan kepada kita mamak untuk masak. Kan? Gerai kan. Grab sekarang Grab kan. Dan untuk sihat tuan-puan, Allah tak turun langsung kan, nak bagi tuan-puan sembuh kan. Tapi dia tu dia wakilkan kepada doktor. Maka kita ketika sihat, kita kata terima kasih doktor. Doktor yang kita sanjung-sanjung, doktor itu memang hebat, memang best lah. Kita sanjung-sanjung, kan? Dia lupa sebenarnya itu daripada Allah. Tapi kalau orang beriman tuan-puan, dia nampak itu daripada Allah tapi melalui hambanya. Jadi setiap pertolongan Allah di dunia ini tuan-puan, dia melalui orang, dia melalui makhluk. Dia tak direct daripada dia, berperantara. Karena berperantara inilah tuan-puan, orang hanya ingat perantara tu je. Dia tak ingat apa dia tu, orang di belakang dia tu. Umpamalah Cik Puspa bagi saya hadiah tuan-puan melalui Kak Su, kan? Maka Kak Su bagi, Ustaz, ini ada hadiah Ustaz. Kebetulan Kak Su tak cakap pula sama Cik Puspa, kan? Ada hadiah Ustaz, orang bagi. Orang dia sebut, kan? Orang bagi Ustaz. Okey, terima kasih Kak. Agak-agak tuan-puan, saya banyak berterima kasih kepada siapa dia tu? Kak Su. Kak Su makasih banyak bagi saya hadiah. Padahal sebenarnya iyalah. Tapi yang kita ni mesti ingat bahawa ada asal dia, sumber asal dia tu. Maka kita kena ingat bahawa ada orang tolong aku sebenarnya, ya Allah. Dan kalau lagi bagus adalah kita balik, Allah tak gerakkan hati orang tu, Allah tak akan bagi orang tu bantu saya, melainkan kalau Allah bergerakkan hati dia. Ini kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian, maka ini yang diingatkan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tuan-puan mengingatkan kaumnya untuk memperkuatkan syukur ini di tengah dugaan kehidupan. Semasa mereka di Mesir. Maka disuruh apa itu? Tuhan kamu habaq pada kamu, isytiharkan kepadamu, war-warkan kepada kamu bahawa kalau kamu bersyukur Allah akan tambahkan. Maka sayangnya orang Bani Israel pada waktu itu berkata apa teman? Dalam ayat lain kalau tak silap teman, dia katakan, wahai Musa, semenjak engkau ada, kami lagi sial tahu nak syukur apa benda dia. Ada ayat lain tahu. Pada ayat lain dia kata, wahai Musa, gara-gara kamu macam-macam ujian kami dapat. Sebab pada masa Nabi Musa datang tuan-puan, dia melawan Firaun, kan? Firaun ketika dilawan lagi dahsyatlah ini dia, kan? Serangan dia. Pada masa itu juga tuan-puan datanglah wabak penyakit. Ada yang wabaknya dalam bentuk kutu banyak, kan? Katak banyak. Kemudian kalau mereka ambil air daripada perigi, mereka keluar apa? Keluar darah tuan-puan. Lepas tu belalang banyak. Yang menyebabkan mereka, Musa ni lah punca dia ni. Sebelum ada Musa tak ada benda ni. Sekarang ada Musa, macam-macam benda berlaku. Apa benda Musa ni? Jadi mereka melihat bahawasanya kehadiran Musa justru
membawa musibah kepada mereka. Gagak tuan-puan dan kasih sekalian boleh bersyukur kepada mereka tu. Orang Bani Israel sendiri tuan-puan, ketika Nabi Musa AS berusaha mengeluarkan mereka daripada penghambaan Fir'aun, Fir'aun lagi tekan orang Bani Israel. Azab mereka, seksa mereka. Menyebabkan apa? Mereka lagilah rasa berat. Tapi Nabi Musa alaihissalam syukur dalam keadaan ini ni, kamu bersyukur. Bersyukur paling kurang ada orang tunjukkan jalan. Ada orang yang pimpin kamu keluar daripada penderitaan ini. Sebelum ini kamu tak boleh buat apa-apa. Kamu hanya duduk apa dia tu? Duduk terima je lah kan. Sebab pada masa sebelum Nabi Musa tak ada pemimpin mereka. Tak ada orang yang boleh lead mereka, kan? Pimpin mereka keluar daripada penderitaan tersebut. Ada Nabi Musa AS, adalah. Tapi beberapa ramai saja yang betul-betul semangat tu, yang memahami message Nabi Musa AS, memahami pentingnya freedom, pentingnya apa itu, kemerdekaan. Ni tuan-tuan. So Nabi Musa tuan-puan sebenarnya bermaksud untuk memerdekakan Bani Israel tuan-puan. Tapi tuan-puan, orang Bani Israel ni ramai yang tak faham pentingnya merdeka. Mereka merasa tak apalah, dijajah pun tak apa, asalkan kami boleh makan, boleh minum. Ini perangai ramai orang. Kita orang Melayu pun kadang-kadang dulu macam tu juga tuan-puan. Sehingga apa tu, beratus-ratus tahun kena jajah, kan? Sebab apa? Ada kefahaman yang salah tentang erti kemerdekaan. Ingat tuan-puan, Islam di antara agama yang stand, yang berdiri kukuh menghadapi kezaliman. Memang tuan-puan, kalau ada kezaliman, maka orang Islam paling kuat melawan. Minta maaf, kalau memang ada kezaliman, dia tak boleh duduk diam. Sebab dianggap sebagai apa tuan-puan? Mungkar. Perkara apa tu? Perkara mungkar. Dan Rasulullah kata, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, ya kan? Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran itu, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak boleh dengan apa? Dengan lisannya, dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tak boleh apa? Dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Kalau dengan hati itu sebenarnya iman paling lemah. Agak-agak orang beriman tuan-puan, dia nak tunjukkan iman lemah ke iman kuat tuan-puan? Dia nak tunjuk iman kuat. Dia berdiri. Dan Rasulullah SAW secara nyata lagi mengatakan bahawasanya orang yang paling kuat itu, paling hebat itu siapa tuan-puan? Orang yang berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Agak-agak tuan-puan, orang yang memang ada jiwa pemberani dalam diri tuan-puan, bangkit tak tuan-puan? Berusaha tak tuan-puan? Mesti akan bangkit, berusaha. So Islam memang, ini kita hari merdeka, ya kan? Memang berusaha memerdekakan manusia daripada penghambaan manusia, penghambaan makhluk hanya kepada Allah yang menciptakan manusia itu. Maka Nabi Musa alaihissalam di antara misinya yang Allah dalam Quran sebut sebenarnya, keluarkan Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun, daripada Mesir. Itu memang message dia. So saudara fillah ni kasih sekalian, tapi tuan-puan ni kasih, kemerdekaan itu tak akan bernilai apa-apa kalau jiwa orang yang dibawa untuk merdeka itu tak ada syukur. Tak ada syukur. Jiwa yang merdeka, jiwa yang bersyukur. Kalau tak ada jiwa syukur ataupun jiwa kufur, dia merdeka macam mana pun juga, pada hakikat dia tetap hamba sahaya, tetap orang yang tak merdeka. Merdeka mesti ada syukur. Agar Nabi Musa menambahkan, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Wahai Bani Israel,
Kamu nak kufur dan orang yang ada di muka bumi ini semua tak nak beriman, nak kufur macam kamu juga, dan bagi Allah tak ada masalah. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha laghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, arti kata tak memerlukan kepada syukur kamu itu, tidak memerlukan kepada taat kamu itu, tak memerlukan kepada sedekah kamu, tak memerlukan kepada salat kamu. Allah Subhanahu wa taala tak perlukan itu. Dan dia yang maha kaya, hamid, dan sentiasa terpuji. Kalau kamu tak nak puji Allah, banyak makhluk Allah yang lain memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk Allah yang memuji Allah selalu? Malaikat. Nah, saya nak tanya tuan-puan, jumlah malaikat lagi ramai daripada manusia ke atau manusia lebih ramai daripada malaikat? Malaikat lagi ramai tuan-puan. Lagi ramai. Kalau sekarang tuan-puan kita boleh tawaf dekat Kaabah, tuan-puan, malaikat kalau masuk tawaf di Baitul Atiq, nama dia tuan-puan, kalau masuk sekali tuan-puan, tak boleh masuk lagi dah lepas tu. Kita boleh buat rayuan lagi kan? Buat rayuan macam mana? Boleh pergi haji lagi kan tuan-puan, ataupun pergi umrah. Malaikat tak. Ramainya malaikat tuan-puan dari semenjak dulu tuan-puan, kalau sekali mereka dah tawaf tuan-puan kan, tak ada patah balik lagi dah. Tak ada nak ulang balik dah. Sebab mereka ni ramainya. Setiap pelosok daripada alam Allah ini tuan-tuan ada malaikat sebenarnya. Cuma mereka itu al-ghaib, di antara yang gaib, yang tak nampak oleh kita. So, saudara fillah ni kasih sekalian. Maka Nabi Musa alaihissalam menambahkan peringatannya kepada kaumnya, supaya mengambil iktibar daripada kaum-kaum yang lepas. Jadi kamu ni susah bersyukur sebab apa? Kamu tak faham cerita orang-orang dulu. Maka memahami sejarah penting, dan terutamanya sejarah yang betul, sebab sejarah ada yang diselewengkan, tapi memahami sejarah yang betul akan membantu kita memahami hakikat. Maka Nabi Musa alaihissalam sendiri mengajak sahabatnya ataupun kaumnya untuk apa? Untuk kembali melihat kepada sejarah lepas. Maka Nabi Musa kata, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Kau tak pernah dengar ke cerita tentang orang-orang sebelum kamu? Siapa dia? Secara spesifiknya, qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud. Di antaranya adalah kaum Nuh, kaum 'Ad dan kaum Thamud. Kaum Nuh yang diutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Hud, kaum 'Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Kaum Thamud, Nabi Saleh alaihissalam. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, para Nabi dan kaumnya ini boleh dikatakan cerita mereka dah menjadi cerita rakyat orang Timur Tengah masa tu. Ia bukanlah cerita yang asing, cerita pelik tuan-puan. Dia umpama cerita yang hari-hari mereka dengar. Dah menjadi satu legenda di kalangan mereka. Cerita yang masyhur di kalangan mereka, bahwasanya kaum Nuh ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir. Diorang tahu tu. Diorang selalu dengar tu. Dan tuan-puan dan kasih sekalian, demikian juga kaum Nabi Hud alaihissalam, kaum 'Ad. Allah binasakan dengan apa tuan-puan? Angin, taufan, kan? Angin yang datang selama 7 hari 8 malam, yang menyapu mereka. Walaupun mereka besar ketika itu, mereka jadi tumbang seperti pokok-pokok, kan? Dahsyatnya. Dan itu mereka tahu tu tuan-puan dikasihi sekalian, bagaimana berlaku pada kaum tersebut. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, mereka pun pernah dan mereka mengetahui dengan baik cerita tentang kaum Samud, kaum Nabi Saleh yang dibinasakan oleh Allah dengan apa tuan-puan?
As-sayhah. Sayhah itu satu pekikan yang kuat. Pecah gendang-gendang telinga mereka semua. Mati bergelimpangan di rumah mereka. Dan itu mereka tahu tu. Alam ya'tikum. Soalan Nabi Musa ini tuan-puan, sebenarnya soalan yang bukan untuk bertanya tahu ke tak, tetapi adalah sebenarnya memang kamu tahu dah tu bahwasanya kaum-kaum ini telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya setakat itu, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang selepas Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Cerita apa selepas Nabi Hud, Nabi Saleh tuan-puan? Kaum Lut. Siapa lagi? Yang paling dekat dengan mereka pada masa itu tuan-puan lah, iaitu kaum Nabi Syuaib. Semua ada Jordan. Kawasan yang dekat dengan mereka semua. Jadi kalau cerita Nabi Nuh mungkin agak dah lama sangat, tapi mereka dengar tu, mereka tahu tu. Cerita Nabi Hud pun mungkin dah jauh dah, dan kemudian ada lagi cerita Nabi Saleh pun seperti itu. Tapi yang paling dekat dengan mereka pada waktu itu adalah cerita Nabi Lut dan Nabi Syuaib. Kaum Madian yang Allah Subhanahu wa taala juga binasakan mereka. Walladzina min ba'dihim, dan Allah Subhanahu wa taala tak sebutkan kaum Nabi Lut, Nabi Syuaib tuan-tuan. Dia sebutkan yang tiga tu, tapi dan orang-orang yang selepas mereka. Kenapa tak disebutkan kaum Lut dan kaum Syuaib tuan-tuan? Sebab memang mereka tahu betul. Tak payah sebut pun mereka dah tahu siapa dimaksudkan tu. Faham tak tu? Sebab cerita mereka itu sangat dekat dengan mereka. Maka Allah tak sebutkan. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, kata Allah, la ya'lamuhum illallah. Tetapi ini dalam bahasa Arab tuan-puan, la ya'lamuhum illallah ini namanya jumlah i'tiradiyah, nama dia. Jumlah itu jumlah i'tiradiyah, ayat menyampuk. Ayat menyampuk kata ulama, yang mana Allah sebutkan la ya'lamuhum illallah. Kata ulama tafsir adalah tidak mengetahui hakikat apa yang berlaku kepada mereka itu melainkan Allah je. Mereka mungkin dengar cerita-cerita tentang Nabi Nuh, cerita Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan itu semua, kan? Tapi tuan-puan, exactly apa yang berlaku pada mereka itu Allah je yang tahu. Bagaimana dahsyatnya azab yang Allah datangkan kepada mereka, Allah je yang tahu. Sebab apa? Mereka hanya dengar-dengar je. Dan orang yang mengalami azab tersebut semua mati mampus semua. Tak ada yang boleh nak cerita. So siapa yang boleh menceritakan apa yang berlaku pada mereka? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahsyatnya banjir besar tuan-puan, dan bagaimana dibinasakan mereka dalam banjir tersebut. Yang selamat mungkin kita tahu cerita dia, kan? Tapi yang waktu banjir datang itu, bagaimana mereka ditenggelamkan itu, dan air itu macam mana. Tuan-puan, kadang-kadang kita kalau pergi Aceh tuan-puan, orang ceritakan macam mana air itu laju dia tuan-puan. Kenapa boleh kita dapat cerita tersebut tuan-puan? Kerana ada orang hidup. Ada orang menyaksikan tersebut dan mengalami sendiri, dan dia boleh hidup tuan-puan. Dia hidup selepas itu. Maka dia cerita, baru dia kata dahsyatnya. Kita mungkin tuan-puan menganggap banjir biasa je mungkin, tsunami tersebut, kan? Tetapi tuan-puan dan sekalian, kerana ada orang yang mengalami itu hidup tuan-puan, kita tahu cerita betapa pantasnya. Dan dalam cerita tersebut, air itu macam cari kita orang, dia kata. Mencari orang. Dan diceritakan juga tuan-puan macam mana tuan-puan sampai kat Masjid Baitur Rahman tu, air itu terbelah dua. Dari mana kita tahu tuan-puan? Itu daripada orang yang hidup tuan-puan. Tapi kes mereka yang dibinasakan oleh Allah tanpa ada yang hidup lagi tersebut, siapa nak cerita? La ya'lamuhum illallah. Sehingga yang tahu hanya Allah Subhanahu. Gempa bumi di Padang. Tanyalah orang yang mengalami. Saya kebetulan dah keluar pada waktu itu. Makcik Puspa mengalami sendiri macam mana goncangan tersebut dia ada dekat hotel. Dia tahu.
Sehingga dia fobia berapa tahun tak pergi dan tak berani dah nak pergi Padang dah sekarang. Rasanya semenjak tu tak pergi lagi dah makcik tak pergi lagi dah. Ya. Jadi tuan-puan dan kasih sekalian, peristiwa yang berlaku kepada kaum-kaum ini dahsyatnya hanya Allah yang tahu. Yang digambarkan kepada kita tuan-puan hanya bahagian-bahagian tertentu saja. Datangnya angin 7 hari 7 malam, 8 malam tersebut tuan-puan. Cuba bayangkan, saya rasa tuan-puan 30 minitnya datang angin kuat tuan-puan kita dah. Saya tengok tuan, kadang-kadang tu angin tu kadang-kadang 3 minit je cuma dia tumbangkan habis semua pokok kan. Dia sapu rata. Tapi dia datang 7 hari. Bayangkan. Memang tuan-puan angin tu angin sejuk angin sejuk beku menyebabkan mereka itu jadi keras. Dan kaum Ad ini tuan-puan, kebetulan mereka panjang tinggi, besar-besar tuan-puan, macam tiang-tiang tu. Datang angin seperti itu agak-agak tuan-puan beku dia. Tak boleh gerak apa-apa. Dahsyatnya. La ya'lamuhum illallah. Maka Allah sebutkan ja'athum rusuluhum. Masalah mereka apa dia? Ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan apa mereka lakukan? Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Mereka menutupkan tangan-tangan mereka ke mulut mereka. Di sini tuan-tuan, ini adalah makna kiasan. Menutupkan tangan ke mulut. Makna kiasan apa? Ulama tafsir berbeza pendapat tentang ini. Satu, tuan-puan dikasih sekalian, itu orang kafir itu menutup mulut nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kau senyaplah, jangan bising. Suruh apa itu? Nabi dan rasul itu untuk diam. Jangan cakap macam-macam lagi. Jangan nak berdakwah lagi. Jangan kau nak cerita ini, cerita. Dah lah tu, tak payahlah. Lebih kurang macam tu. You shut up. Lebih kurang macam tu. Tutup mulut Nabi maksud dia. Faraddu aydiyahum fi afwahim. Itu kepada mulut Nabi dan Rasul itu. Dia letak diam. Seolah-olah dia ban tuan-puan. Tak bagi Nabi dan Rasul itu bercakap. Kena ban kan? Tuan-puan dan kasih sekalian, makna kedua adalah iaitu mereka tutup mulut mereka sendiri. Apa maksud dia? Jangan layan. Lantak dia lah cakap. Faham tak tu? Mana kedua? Tadi apa? Dia tutup mulut Nabi tu. Mana dia ban Nabi tu. Tak bagi cakap. Faham Makna kedua pada tu? Jangan layan. Diam je lah. Biar dia membebel sendiri. Macam tuan-puan dan kasih sekalian. Tuan-puan sebagai anak-anak, mak kadang-kadang banyaknya cakap, diam je lah, tak payah layan. Itu makna yang kedua, iaitu mereka tidak mahu membalas apa yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Mereka buat je, buat tak terdengar je. Itu seperti dalam cerita Nabi Nuh alaihissalam, yastaghthawna thiyabahum. Mereka ambil selimut mereka, mereka tutup badan mereka dan mereka tak nak mendengar. Lalu Nabi Nuh alaihissalam dia ambil selimut dia. Apa maksud dia tuan-tuan? Dia tak nak layan Nabi. Dan Nabi Nuh sendiri, aku berdakwah kepada mereka siang malam. Kullama da'utuhum, setiap kali aku berdakwah kepada mereka, mereka ambil selimut mereka. Mereka tutup diri mereka. Maksudnya mereka enggan untuk bekerjasama, enggan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kita sampai pukul apa makcik? 10:30 Macam biasa sebab sebagian tempat dia bagi saya 1 jam je. So tuan-puan dan kasih sekalian, jadi dan ketika itu tuan-puan dan kasih sekalian, apa mereka kata? Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih. Secara kesimpulannya,
kami tak percaya dengan apa yang kamu bawa tu. Kau berdakwa seorang Nabi dan Rasul, kami tak percaya. So, sama ada engkau syadab ataupun kami syadab, dia kata. Dah lah, kami memang tak boleh terima kerasulan kamu tu. Tak payahlah nak cakap lagi dah. Jadi mereka mengingkarinya. Dan tuan-puan dikasih sekalian, wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti-bukti yang kamu diutus pada kami, dan kami benar-benar dalam keadaan keraguan yang menggelisahkan. Kami tak lihat ragu yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Dakwah-dakwah apa yang kami tak boleh terima. Kami syak, kami tak boleh percaya. Ragu tak boleh terima lah. Syak ini tuan-puan, dia hanya tak sampai kepada yakin. Di bawah syak adalah yakin. Di bawah yakin tuan-puan adalah syak. Dia ragu. Dan yang mana tuan-puan, dia tak boleh menentukan betul atau salah. Dah lah, tak payah nak cakap lagi dah. Itu maka mereka kata, kami dah rasa seperti itu, maka diam je lah. Tak payah nak cakap lagi dah. Kami tak akan percaya. Dan apa yang didakwahkan oleh para Nabi dan Rasul, dakwah para Nabi dan Rasul sama, kalimah la ilaha illallah. Mengajak manusia hanya untuk mempertuhankan Allah semata. Tauhid itulah dari dulu sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Ani'budullah, sembahlah Allah semata. Itu dakwah mereka. Dan ketika kaumnya menjawab seperti itu, kaum siapa ni? Kaum para rasul tadi dan juga kaum Bani Israel, qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Maka rasul mereka menjawab pada waktu, adakah kamu ragu akan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kata ulama tafsir tuan-puan, adakah kamu ragu akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kamu ragu akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Kata kamu tak percaya Tuhan ni ada ke tak? Itu makna pertama. Makna kedua kata ulama tafsir adalah, adakah kamu ragu bahawa yang layak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala? Maknanya dengan makna kedua ni tuan-puan, mereka percaya ada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka sekutukan. Mereka syirik. Kalau makna pertama tadi apa itu? Adakah kamu ragu akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya mereka tak percaya ada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua makna kata ulama tafsir tuan-puan. Maka untuk menjawab itu, para nabi dan rasul tuan-puan diajar untuk selalu membawakan kepada alam. Jawapannya itu Fatiris samawati wal ard. Kamu tak percaya akan wujud Allah Subhanahu wa taala? Kita tengok macam mana alam ini ada. Adanya alam ini menunjukkan ada yang menciptanya. Sebagaimana adanya cawan. Cawan ini mesti ada kilang yang membuat dia. Kalau alam ini, langit dan bumi ini ada, maknanya ada yang menciptakannya. Takkanlah tak ada. Jawapan dia itu. Kalau kamu ragu tentang bahawa Allah sahaja yang patut kita sembah, maka jawapannya pun sama. Allah yang mencipta ni semua. Kenapa kamu nak sembah yang tak boleh mencipta apa-apa? Jadi dua persoalan, jawapan dia sama. Kalau kamu tak menerima adanya wujud Allah, tengok alam. Allah ciptakan ni, langit dan bumi. Dan kalau kamu ragu bahawasanya Allah Subhanahu yang layak untuk kamu sembah, buktinya dia yang buat kerja. Takkanlah yang tak buat kerja itu yang engkau engkau beri. Yang buat kerja lah engkau kena hargai, betul tak? Ini zaman sekarang macam tu tuan-tuan. Yang buat kerja tak dihargai tuan-puan. Yang suka popek-popek, hanya membodek-bodek, itulah yang kena layan kan. Inilah penyakit manusia. Akhir zaman. Akhir zaman.
Dan lebih dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang cerita keraguan mereka itu, yang mana apa patutnya kami nak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Allah bagi benefit dia. Allah terangkan faedah dan manfaatnya. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Kenapa kamu patut nak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata? Sebab dengan cara tu dia akan ampunkan dosa-dosa kamu yang pada asasnya sebagai manusia kamu pasti akan terjerumus pada dosa. Maka first thing dia akan ampunkan. Dengan ibadah kamu itu dosa-dosa kamu akan terampunkan. So tuan-puan ya, amal ibadah kita fungsi utamanya adalah mengampunkan dosa-dosa kesalahan kita. Kalau tuan-puan rasa pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa sebelumnya tuan-puan dan sekalian, macam mana nak ini dia? Tuan-puan bertaubat, kemudian tuan-puan lakukanlah kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, insya-Allah yang lama-lama tu karat-karat tu dia akan bersihkan tu. Ya? Dan yang kedua, di antara manfaatnya kamu hanya mempertuhankan Allah semata, iaitu wa yuakhirakum ila ajalim musamma, iaitu dia menundakan azab kepadamu. Jadi dalam arti kata di sini tuan-puan dan saudara, orang yang beribadah, Allah Subhanahu wa taala selalu tahan daripada menghukumnya. Dia tidak tidak mengazabnya tuan-puan. Dia bagi penundaan. Selain dia ampunkan tuan-puan, dia batalkan mungkin azab yang sepatutnya kita kena disebabkan dosa-dosa kita tuan-puan dan saudara, tapi Allah Subhanahu wa taala itu tundakan, tak bagi kita azab. Jadi ini yang manfaat daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dijawab seperti itu oleh para nabi dan rasul, agak-agak apa jawapan mereka? Kamu nak jadi wakil Tuhan ke? Nak memastikan kami ini diampunkan atau tidak diampunkan dosa kami, kami tak kena azab, tak kena ataupun kena azab macam kau tahu je, dia kata. Siapa engkau? Dia kata. Maka inilah mereka kata, qalu in antum illa basyarum mithluna. Engkau lebih kurang macam kita orang juga, dia kata. Ini maka dia teman, ketika seseorang sudah tidak menerima kita, ketika tuan-puan nampak ni, ketika mereka menolak kebenaran, awal-awalnya mereka berhujah dengan hujah yang sihat tahu. Tetapi ketika hujah-hujah mereka itu dipatahkan tuan-puan, mereka mula menyerang pribadi. Ini cara orang yang sudah kehabisan modal. Maka apa dia kata? Dah lah, engkau manusia lebih kurang je. Nanti tuan-puan kalau tuan-puan ajak orang nasihat, lah engkau pun lebih kurang aku juga, engkau pun pernah macam tu juga dulu, dia kata. Siapa pernah kena macam tu tuan-puan? Ini perangai orang yang tak betul tuan-puan. So diseranglah pribadi nabi-nabi tersebut. In antum illa basyarum mithluna. Kamu ini hanyalah manusia macam kami juga. Dan kamu saja-saja je nak halang kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kamu sajalah nak popular. Nak nampak apa dia tu? Hebat, ya kan? Nak tunjuk terror. Engkau halang-halanglah kami daripada apa yang dahulu kami biasa buat. Ini ayat yang kadang-kadang tuan-puan, ayat orang yang dah kematian ataupun kehabisan modal. Dia akan kait-kaitkan dengan cerita yang lain. Dah kita kan debat pasal Allah tadi, dia kadang kau cerita pula pasal nenek moyang kita pula. Jadi oleh itu tuan-puan dan sekalian, Allah mengingatkan kita melalui ayat ini supaya dah nampak kebenaran ini tuan-puan, kita pegang, kita syukuri. InsyaAllah dengan kita syukuri tersebut, Allah akan tambahkan lagi, Allah akan mantapkan lagi tuan-puan. Baik tuan-puan dan sekalian,
Saya rasa setakat itu perkongsian kita pada pagi ini, yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Dan saya pribadi lagi, saya sangat seronok dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini. Walaupun saya tak nampak senyum tuan-puan senyum ke dengan ceramah saya ataupun menangis, tahulah kan. Okey. Ya. Ya, pakai mask. SOP. Okey. Baik, tuan-puan, tutup dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.